Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, minggu ni kita masih lagi membahaskan tentang hal yang berkaitan dengan fi'il peringkat yang kedua. Kalau tuan-tuan tengok dalam diagram, kita akan bahaskan pada minggu ni yang warna oranye ni. Dia cerita pasal apa? Perbuatan ataupun fi'il. Tapi izinkan saya ulang lagi sekali. Peringkat yang kedua ni, kita masih lagi membahaskan 3 perkara yang kita akan jumpa dalam Al-Quran: isim, fi'il dan haraf. Betul kan? Kalimat-kalimat isim kita dah bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, yang mana isim ada 2 jenis. Satu, isim yang ada gelaran dan fungsi. Jenis yang kedua ialah isim biasa. Jadi isim yang ada gelaran dan fungsi tu ada 6 jenis yang saya telah jelaskan pada tuan-tuan. Kemudian isim biasa tu saya sebut isim yang hujungnya boleh berubah baris dia. Isim yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung dia tu. Kitabun, kitabin, kitaban. Itu kita panggil dia mu'rab. Ingat tak? Mu'rab. Mu'rab maknanya apa? Mu'rab maknanya boleh diubah-ubah. Tapi yang tak boleh ubah, isim yang ada gelaran dan fungsi tu kita panggil isim mabni. Apa makna mabni tuan-tuan? Mabni artinya ialah kebal artinya tak boleh ubah-ubah baris. Itu kita cerita pasal isim, dan kita masih lagi membahaskan perkara tersebut. Pengulangan tu akan sentiasa dibuat. Dan pada minggu ni sebenarnya fokus kita ialah hal yang berkaitan dengan fi'il. Jadi peringkat yang kedua ni tuan-tuan, fi'il yang tuan-tuan jumpa, kerja kita apa? Kerja kita yang pertama, saya akan tanya fi'il ni apa ganti nama diri dekat dalam tu kan? Jadi ganti nama diri tu, tuan-tuan tak payahlah susah sangat. Tengok terjemahan terus tahu dia ke, aku ke, engkau ke, mereka ke. Tiba-tiba ada tulis dia, lepas tu ada P dalam kurungan. Maknanya dia tu rujuk kepada muannas lah, she dekat dalam ni. Kalau muzakkar tak ada P lah dalam kurungan. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa mereka duduk, aku duduk, engkau duduk. Kalau dia duduk, tiba-tiba ada P dalam kurungan. Maknanya dia tu she lah yang duduk. Perempuan ataupun muannas yang duduk. Kalau mereka duduk, jadi mereka lah ganti nama diri yang ada dekat dalam tu. Jadi senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu apa ganti nama diri dalam kalimat perbuatan. Tengok baca terjemahan saya terus tuan-tuan tahu. Tuan-tuan tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. Kemudian tuan-tuan kena tahu, kalau tuan-tuan dah tengok ganti nama diri di mereka, dalam konteks ayat ini mereka tu rujuk pada siapa? Contohnya, mereka menimpakan seksaan yang berat, seburuk-buruk seksa kepada kamu. Mereka menimpakan seburuk-buruk seksa kepada kamu. Jadi mereka menimpakan, mereka tu siapa dalam konteks ayat tu? Kadang-kadang Allah tengah menceritakan tentang perihal orang Yahudi pada zaman dahulu, menceritakan tentang bagaimana Fir'aun dan kaum dia tu menimpakan seksa kepada orang Yahudi pada waktu tersebut. Fir'aun ni dia bangsa Kibti tuan-tuan. Kibti ni satu bangsa di Mesir sampai hari ni pun masih ada, bangsa Kibti tu, yang mana orang Yahudi ni dia berpindah ke Mesir semasa zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni dia ada 12 beradik. Dia dengan adik dia Bunyamin yang satu mak satu bapa. Tapi selain daripada tu, dia ada mak yang lain, mak yang lain bersama dengan Nabi Yaqub. Jadi dia orang ni 12 beradik semua pindah ke Mesir semasa Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, menjadi pemerintah di Mesir, ataupun Nabi Yusuf mendapat pangkat yang besar di Mesir waktu tu. Jadi adik-beradik dia semua pindah. Jadi di situlah susu galuh bangsa Yahudi sampailah kepada zaman Rasulullah SAW, sampailah pada hari ni tuan-tuan. Itu je keturunan dia. Jadi selepas masa berlalu, Nabi Yusuf pun dah wafat waktu tu. Jadi sampailah masa berlalu, sampailah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang Bani Israel ni, orang Yahudi ni dia ramai ada di Mesir. Jadi bila mereka ramai di Mesir, mereka ni jadi second class community dekat Mesir tu tuan-tuan. Dia bangsa yang second class di sana. Jadi mereka tu lah yang menjadi hamba dan sebagainya. Dan sehinggalah satu hari Fir'aun ni diberitahu oleh penasihat dia bahawasanya nanti akan datang seorang lelaki daripada bangsa Bani Israel, daripada bangsa Yahudi, yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Jadi mulai pada waktu itulah Fir'aun ni takut nanti akan lahirlah seorang lelaki, bayi lelaki tu bila dewasa dia akan jatuhkan bangsa Kipti dan akan hancurkan kerajaan Fir'aun. Jadi mulai daripada hari itu dia bunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir. Tuan-tuan ceklah cerita tu, dia bunuh. Jadi di situ yang Allah Taala kata yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan seburuk-buruk seksa kepada kamu wahai bangsa Yahudi.
Jadi mereka menimpakan tu, mereka terujuk pada siapa? Mereka terujuk kepada Firaun dan kaum dia. Menimpakan seburuk-buruk seksa kepada kamu, kamu terujuk kepada bangsa Yahudi. Tu maksud dia. Kalau tuan-tuan tengok kita punya perbahasan kita pada pertemuan kita yang lalu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena alert. Mereka rujuk pada siapa? Mereka menyiksa, mereka masuk, mereka duduk, mereka pergi, mereka berdoa, mereka solat. Jadi kalau dia solat, aku solat, aku, mereka, engkau, dekat dalam kalimat perbuatan tu dia rujuk kepada siapa? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahasa Arab ni, tuan-tuan, dia tak susah. Tapi jangan take for granted. Jangan tuan-tuan ingat tuan-tuan baca sepintas lalu je, alah ni senang. No, jangan. Tuan-tuan tengok elok, tuan-tuan dengar apa yang saya jelaskan betul-betul. Jangan take for granted. Bahasa Arab ni dia tak susah, tapi dia tidaklah tuan-tuan boleh take for granted ataupun pandang mudah. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan pandang mudah. Kena hormat dekat Quran ni, tuan-tuan. Kena hormat dekat Quran, kena hormat dengan bahasa yang digunakan oleh Allah untuk bagi kita faham Al-Quran, faham apa kalam Allah ni. Tuan-tuan jangan take for granted. Saya tengok ramai juga kali ni bila jawab soalan ni dia main hentam ni, tuan-tuan. Dia baca je lebih kurang sikit-sikit dia hentam ni. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena respect dengan Al-Quran ni. Dengar apa yang saya jelaskan. Lepas tu jangan langkah benda banyak-banyak sangat. Tuan-tuan belum belajar, tuan-tuan jangan sibuk sangat. Tuan-tuan dengar satu-satu sampai masanya nanti tuan-tuan baru boleh berbincang dengan saya. Jangan pedulikan benda-benda yang kita belum belajar dulu. Sabar akan sampai masa dia. Kadang-kadang saya tengok ada yang bahaskan tentang benda yang gharib-gharib dalam Al-Quran. Bukan tak boleh, tapi not now. Belajar dulu slow-slow. Nanti kita akan sampai pada peringkat tersebut. So hari ni kita akan bahaskan sambungan daripada ayat yang kita telah bahaskan sebelum ini. Pada pertemuan kita yang lepas, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Hari ni kita sambung seterusnya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Kita tengok sampai mana kita boleh bahas tentang ayat ni hari ni. So ayat ni surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Okey, sebentar lagi sebelum tu saya tunjukkan diagram dulu. Kemudian kita masukkan ayat insya-Allah.